Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada bahagian 2 subtopik 8.1. Jadi sekarang kita akan bincangkan 3 objektif, iaitu 8.1.4, menggunakan cermin satah untuk mengaplikasikan konsep pantulan cahaya. Okey, yang kedua 8.1.5 mewajarkan aplikasi cermin cekung dan cermin kembung dalam kehidupan kita. Kemudian 8.1.7 menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan mengaplikasikan cermin satah, cermin cekung dan juga cermin kembung. Saya tengok contoh-contoh aplikasi cermin dalam kehidupan seharian. Yang pertama kita ada cermin satah. Contoh aplikasi pelakon menggunakan cermin ini untuk memerhatikan gerak-geri badan sendiri sebelum berlakon, untuk menunjukkan dia punya tafsiran penghayatan dia lah, gerakan badannya. Ini dia berlatih sebelum dirakamkan dalam filem atau dalam video lah. Okey, kemudian cermin besar diletakkan dalam bilik yang sempit, akan mewujudkan kesan ruang dalaman yang besar. Ini contohnya digunakan untuk hiasan dalaman lah, untuk menampakkan ruang yang lebih besar dengan menggunakan cermin. Kerana kita tahu di zaman sekarang ni rumah bukanlah rumah-rumah yang besar, rumah teres dan sebagainya. Jadi cermin banyak digunakan dalam ruang tamu, contohnya untuk menunjukkan ruang tersebut lebih besar. Jadi satu ilusi lah. Ini nampak besar, tapi sebenarnya apa yang berlaku adalah pantulan cahaya kepada cermin tersebut. Okey, untuk cermin cekung pula, ini cekung. Kita belajar, dia akan menghasilkan satu titik fokus di depan cermin tersebut. Cermin cekung ini bersifat menumpukan cahaya dan menghasilkan imej maya yang tegak dan lebih besar ketika objek berada dalam julat panjang fokus. Maksudnya antara permukaan cermin dengan jarak fokus di sini akan menghasilkan imej seperti ini lah, maya, tegak dan lebih besar. Okey, cermin cekung digunakan oleh doktor gigi untuk membesarkan bahagian dalam rongga mulut yang sempit supaya dapat dilihat yang lebih jelas bahagian-bahagian gigi yang bermasalah, yang berlubang atau yang kampal dan sebagainya. Contoh dia. Kemudian cahaya ditumpukan pada titik fokus membolehkan tenaga suria dikumpulkan untuk memanaskan masakan. Ini adalah kapur solar lah yang boleh digunakan dengan menumpukan cahaya pada tin ini. Tin ini akan cepat panas disebabkan oleh penumpukan kepada tenaga cahaya matahari yang ditukarkan menjadi tenaga kabel. Sebenarnya untuk cermin kembung mempunyai luas medan pemandangan yang lebih besar daripada sesebuah cermin satah, kerana dia bersifat ini yang biasa, ini adalah yang luas menghasilkannya. Ini adalah pantulan cahaya, dia mencapahkan cahaya, jadi ini akan meluaskan pandangan. Jadi cermin sebegini ditempatkan pada sudut jalan supaya pemandu dapat mengesan kenderaan yang datang dari sebelah sudut tersebut, terutamanya pada simpang-simpang jalan yang terlindung oleh bangunan, terlindung oleh pokok dan sebagainya. Contohnya begini. Jadi beberapa banyak kenderaan daripada sudut berlainan dapat melihat pergerakan kenderaan yang bertentangan dengan mereka dengan menggunakan cermin ini. Dan ada juga cermin ini yang ditampalkan pada cermin sisi dan cermin pandang belakang pada kenderaan mengaplikasikan cermin kembung supaya pemandu mendapat medan pemandangan yang lebih luas.
Contohnya ini ya. Ataupun ada juga yang dipasang kecil sini, ditampal sini untuk meluaskan pemandangan apa yang ada di belakang kereta tersebut. Seterusnya kita tengok pula objektif 8.1.6 membina alat optik dan menghargai penggunaan alat optik untuk meningkatkan keupayaan deria manusia. Jadi struktur binaan sebuah alat dinamakan sebagai periskop ringkas dengan menggunakan sepasang cermin satah. Cermin satahnya. Jadi kita boleh cari kotak yang panjang ataupun kita boleh gunakan tiub yang panjang dan kita akan letakkan dua cermin. Cermin di sini. Cermin ini diletakkan pada sudut 45 darjah. Ini 45 darjah, ini 45 darjah. Samalah, ini 45 darjah, ini 45 darjah. Jadi apa yang berlaku bila cahaya daripada objek ini sampai ke cermin yang pertama, dia akan dipantulkan pada sudut 90 darjah. Dan kemudian dipantulkan oleh cermin yang kedua juga pada sudut 90 darjah dan masuk ke dalam mata pemerhati. Dan garis sinar yang kedua pun sama, akan dipantulkan pada sudut 90 darjah di sini. Dan sekali lagi pada cermin yang kedua 90 darjah dan dipantulkan masuk ke dalam mata pemerhati. Jadi ini biasanya digunakan untuk melihat objek di balik halangan. Dan contohnya digunakan dalam kapal selam inilah. Kapal selam kita tahu dia berada di bawah permukaan laut supaya musuh tak nampak dia. Jadi digunakan periskop ini dinaikkan ke atas untuk melihat apa yang ada di permukaan laut tersebut. Jadi periskop yang lebih canggih dipasang pada kapal selam supaya keadaan di permukaan air dapat diperhatikan ketika sedang menyelam. Konsep yang menggunakan cermin satah, yang menggunakan konsep pantulan. Okey, sekarang tengok pula struktur binaan sebuah kaleidoskop yang digunakan untuk menghasilkan corak-corak yang menarik ketika melihat melalui ketikatnya. Contohnya ini. Jadi untuk kaleidoskop ini dia menggunakan 3 keping cermin satah yang dipasang dalam bentuk segitiga begini. Kita ada cardboard dia dan sebagainya, dan di hujungnya ada ujung. Ini tempat yang untuk melihatnya. Ini image yang dapat kita lihat dalam kaleidoskop. Di sini letakkan cibisan-cibisan bahan yang berwarna untuk menghasilkan corak tersebut. Jadi itu yang akan terbentuk pada image yang kita lihat pada kaleidoskop. Nampak dia banyak gabungan warna-warni dan sebagainya. Sebenarnya ini berlaku pantulan di dalam cermin ini. Seolah-olah pantulan dia tidak berhentilah. Okey, jadi ini soalan untuk bahagian uji diri. Pilih perkataan yang betul dan jadual berikut untuk menunjukkan ciri-ciri image yang terbentuk oleh cermin satah dalam rajah berikut. Jadi ini pun salah ejen ni patut songsang songsang songsang. Jadi ini kita tengok di sini lah. Ini kita ada tangan kanan yang naiknya tangan kiri, maka dia mestilah songsang siri ya atau tidak? Soalan dia. Jadi soalan dia pertama, bila ditanya mengenai ciri image, paling kurang apa ada 3 ciri lah. Yang pertama sekali sama ada nyata ataupun maya. Nyata ni maksudnya image dapat dibentuk pada skrip. Maya pula image tak dapat dibentuk pada skrip. Jadi pada cermin satah ini adakah image terbentuk pada skrin? Jawapannya tidak. Maka dia bersifat maya. Yang kedua, cirinya sama ada tegak ataupun tertongging ataupun songsang lah. Yang ni tegak ke tertongging? Adalah tegak sebab kepala ke atasnya kepala ke atas, kaki ke bawah. Kemudian image, size image adakah lebih besar daripada objek, adakah lebih kecil daripada objek ataupun sama size dengan objek. Jadi untuk cermin satah, kalau tengok pada gambar yang diberikan sini, dia mestilah sama size.
Dan yang terakhir sepatutnya ada satu lagi untuk cermin satah lah. Satah ni mesti ada sifat khas iaitu songsang. Songsang sisinya kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Okey, kembali tunjukkan di sini untuk uji diri tandaikan tik pada alat yang menggunakan pantulan cermin kembung. Ini cermin yang diletakkan di jalan lengkok yang tajam. Apa tujuan dia? Untuk meluaskan pandangan supaya kita nampak banyak pandangan dari beberapa sudut. Ya atau tidak? Kemudian ini cermin diletakkan pada sudut kedai supaya dapat lihat apa yang berlaku pada banyak pandangan dalam kedai tersebut. Ini sebenarnya untuk mengelakkan berlaku kecurian lah. Ini cermin yang digunakan oleh doktor untuk melihat keadaan gigi dengan lebih jelas. Dia ini pun menggunakan cermin kembung. Ini cermin kembung. Yang ini menggunakan cermin apa? Cermin tikum. Yang ini adalah cermin tikum. Jadi kita berhenti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.